Ada setengah rumah dia disiplinkan pasal ubat gigi. Ni kan ubat gigi. Dia ajar daripada kecil lagi. Picit ubat gigi kat bawah. Jangan picit kat tengah. Jadi bila dia besar, dia berkahwin, bini jenis picit kat tengah. Suami picit kat bawah. Itu pun boleh bergaduh tuan-tuan semua. Pasal dia biasa picit kat bawah. Awak ni mak saya pesan picit kat tengah. Picit kat bawah. Saya suka picit kat tengah. Jadi dah bergaduh pasal ubat gigi. Ini cerita benar tuan-tuan semua. Saya kata beginilah, Kak. Belilah ubat gigi 10. Letak bilik air, tulis nama abang. Sayang kan, tulis ubat gigi masing-masing. Kemudian tidak wajib solat kata orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan pekak atau ditimpa pekak dan buta sebelum daripada memayis. Sekiranya dia dilahirkan dalam keadaan buta dan pekak. Manusia ni tuan-tuan semua bila dia buta dan pekak dia tak boleh nak buat apa. Nak ajar dia baca tak dengar. Bismillah tak dengar. Menjerit kat telinga dia pun dia tak dengar pasal dia pekak. Kau tengok tengok aku semayang. Dia tak nampak, buta. Betul macam mana nak ajar? Nak ajar macam mana? Ni kau buat tunduk ni. Bolehlah. Tapi dia tidak wajib. Allah Subhanahu Wa Taala tak bebankan dia. Pasal apa? Dia dah buta, dah pekak. Tapi kalau dia buta, tapi telinga tak pekak, wajib semayang. Dia tak nampak, kita cakap kat dia. Baca gini, ajar dia. Dia dengar. Bahkan orang buta lagi cepat menghafal daripada orang celik. Banyak qari-qari di Mesir, buta. Pasal hati dia terang. Bila dia tak celik ni, dia tak nampak benda. Jadi hati dia terang, dia dengar je, dia boleh menghafal terus. Biasa kalau kita celik ni, banyak sikit maksiatnya. Keluar je terus nampak maksiat, jadi hati kita tak apa cerah. Jadi tuan-tuan semua begitu, tak wajib. Kalau orang tu buta dan pekak, tuan-tuan tak payahlah paksa dia suruh semayang. Semayang! Kau ni nak masuk neraka, tak semayang. Padahal dia dulu masuk neraka. Pasal apa? Pasal yang suruh pun tak semayang juga. Dia suruh orang buta dan pekak semayang. Dia tak semayang. Kemudian tuan-tuan semua, yang seterusnya, kita lihat pada muka surat 10. Tidak wajib solat ke atas orang yang kedatangan haid dan nifas. Tuan-tuan semua minta maaf lah kalau bahasa ini tuan-tuan agak tak berapa nak faham. Sebab saya ni bukan orang bahasa. Saya mendapat pendidikan awal di pondok. Kadang-kadang bahasa saya ni terpengaruh dengan bahasa pondok. Kedatangan lapor lah kan. Jadi saya nanti mungkin nota kelas akan datang kita akan bagi ke orang bahasa sikit lah. Biar cek-cek. Jadi tuan-tuan semua, kedatangan tu mana datang haid lah. Bukan kedatangan register sekolah tu tak. Jadi kedatangan haid dan nifas. Haid orang perempuan. Nifas pun orang perempuan. Orang lelaki-lelaki tak ada haid dan nifas. Orang lelaki-lelaki cuma dia ada haid je. Haid ni lah kepala. Jadi yang haid dan nifas bahkan tidak sah dan haram ke atasnya solat. Sebagaimana haram ke atas mereka untuk bersuci, mandi junub dan berwuduk. Apabila suci daripada haid dan nifas, tidak wajib mereka mengqadha solat yang ditinggalkan berbeza dengan puasa. Tak boleh kita semayang kalau kita datang haid dan nifas. Haid minimal 24 jam. Maksimum 15 hari. Kena tahu tu. Lepas pada 15 hari, nama dia istihadah. Dia wajib semayang dah. Nifas minimal ialah 1 detik. 1 detik. Tu keluar, okey, nifas dah. Lepas bersalin. Kalau sebelum bersalin, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan semua ni. Perempuan lah. Yang sebelah sini yang ramai perempuan. Yang rata-ratanya saya tengok sudah pernah menjadi ibu. Baik. Kita berada dalam labor room. Bilik bersalin. Jadi kita sakit nak bersalin. Sakit. Sakit sungguh. Macam tahu pula saya. Jadi sakit tu, sakit kan. Jadi darah keluar. Darah keluar. Zuhur lepas. Tak bersalin lagi. Darah keluar tu. Asar lepas, tak bersalin. Maghrib lepas. Isyak lepas. Pukul 12 tengah malam bersalin. Bila bersalin, keluar baby. Selepas daripada keluar baby itu nama dia darah nifas. Soalan saya, yang sebelum keluar baby tadi, masa sakit tu darah tu keluar, itu darah apa tu?
Darah O. Hah? Darah apa tu? Haid. Haid tak? Mana haid? Haid waktu biasa keluar. Nifas. Nifas lepas baby keluar. Itu darah apa? Perempuan ada 3 je darah. Satu lagi darah apa? Istihadah. Bermakna perempuan semua waktu itu wajib sembahyang. Jadi kena tengok, ingat balik, aku dulu sembahyang ke tidak? Tak sembahyang, kena qada sekarang. Pasal waktu itu kita wajib sembahyang. Hutang Allah Subhanahu Wa Taala lah yang paling layak kita qada. Kita tunaikan. Balik cek balik, aku dulu yang nombor 1 beranak tengah malam, tak ada waktu. Nombor 2 beranak pukul 10 pagi, tak ada waktu. Nombor 3 beranak pukul 11. Tak juga, tak lepas apa. Nombor 4 beranak maghrib. Isyak semayang. Isyak tak semayang lah, pasal beranak maghrib. Maghrib tu semayang ke tidak? Maghrib dah masuk labor room tu. Tak semayang. Qada sekarang. Boleh itu ilmu kepada perempuan semua. Kena ingat. Pasal darah nifas, darah yang keluar selepas daripada baby keluar. Itu istilah dia. Baby keluar semua. Kalau kata ada 3 baby dalam perut. Dia kembar 3. Jadi keluar 1, keluar darah. Itu darah apa tu? Dia keluar 1, lepas tu keluar darah. Itu darah istihadah. Pasal ada lagi baby, 2 lagi dalam perut. Doktor kata, kak, ada lagi ni dalam perut ni. Berapa ni? Ada 6 lagi dalam perut ni. Tak mustahil kan ada keluar dalam berita tu. Kembar ramai. Jadi ada lagi ni kak. Darah yang keluar lepas yang pertama, itu nama dia istihadah. Nombor 2, keluar darah. Istihadah lagi. Habis 6 semua keluar darah, itu dipanggil darah nifas. Nifas. Baik, selesai. Okay. Kemudian peringatan. Ini yang banyak orang terlupa. Peringatan, wanita yang berhenti haid pada waktu asar. Wajib juga dia solat asar dan qada salat zuhur. Kerana kedua-dua waktu boleh jamak. Begitu juga jika berhenti waktu isyak. Wajib solat isyak dan qada maghrib. Kerana kedua-dua waktu boleh jamak. Namun jika berhenti dalam waktu subuh, haid dia berhenti waktu subuh. Tak ada haid waktu subuh. Hanya wajib solat subuh sahaja. Contohnya 6.30 berhenti haid. Dia kena semayang subuh sahaja. Namun jika berhenti pukul 10 pagi, subuh tu ada lagi, pukul 10 waktu duha, tak ada haid. Tidak wajib solat subuh maupun zuhur. Zuhur tak wajib pasal belum masuk lagi. Subuh tak wajib juga, dah lepas dah waktu. Tak ada semayang apa, tak wajib semayang apa kalau waktu itu. Ini yang banyak perempuan cuai. Perempuan cuai kerana dia tidak qada semayang yang sebelumnya. Dia habis haidnya pada waktu asar, kemudian dia semayang saja, dia mandi wajib, dia sembahyang asar sahaja. Zuhurnya tidak disembahyangkan. Begitu juga dengan maghrib dan isyak, habisnya waktu isyak pukul 10 malam, waktu isyak. Kemudian bila habis waktu isyak tu, dia tak qada maghrib tu. Dia terus semayang isyak sahaja. Kata dia, aku habis waktu isyak. Semayang isyak je lah. Maghrib apa penat Tak, padahal Allah Ta'ala dah bagi cuti seminggu lah. Jadi tuan-tuan semua, ini salah. Siapa yang berpendapat seperti ini, tuan-tuan tulis di situ catatan. Ini pandangan 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan juga mazhab Hambali. 3 mazhab sebagaimana yang disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab dia Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Jadi 3 mazhab berpandangan begini. Cuma ada satu mazhab Hanafi sahaja yang kata tak wajib qada semayang yang sebelumnya. Jadi tuan-tuan semua, yang lepas-lepas dah tak apalah, tuan-tuan boleh taklid mazhab Hanafi. Yang akan datang, perempuan semua ingat. Jadi kena qada. Pasal 3 jumhur ulama berpandangan begitu, dan mazhab kita juga Al-Imam Asy-Syafi'i. Tak, kata-kata kita sini mazhab Syafi'i kot. Mazhab Syafi'i tuan-tuan semua kan?
Syiah? Ada lah. Syafi'i ya, insya-Allah. Kalau mazhab lain tu tak apalah, tak ada masalah, sama aja insya-Allah. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya setakat ini sebelum kita pergi? Ada nak tanya? Tak ada. Okey, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan semua, syarat sah salat tadi, syarat wajib. Apabila kita berlaku perkara yang tadi, wajiblah sembahyang ke atas kita dan seterusnya kita masuk perkara-perkara yang sah salat. Baik, syarat sah salat ada 5. Apabila syarat ini telah dipenuhi, sah salatnya. Yang pertama, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil, wuduk. Maknanya dia batal wuduk, berhadas kecil lah dia. Hadas besar bermakna berlaku perkara yang mewajibkan mandi. Ada 6 semua perkara yang mewajibkan mandi. Tuan-tuan ingat kan? Ingat ke tak ni? Kalau tak ingat saya nak sebut. Saya sebutlah Rasa macam malu ya. Pertama, mati. Yang kedua, bersetubuh. Yang ketiga, keluar mani. Ini 3 ni laki perempuan. Yang keempat, haid, keluar haid. Yang kelima, nifas. Yang keenam, beranak. Ataupun orang panggil wiladah. Wiladah tu bahasa Arab. Melayunya beranak. Jadi saya nak bagi tahu, jangan tertukar. Selalu orang sebut darah wiladah, darah wiladah. Tak ada darah wiladah tuan-tuan semua. Wiladah tu beranak, bukan darah. Ramai orang sebut darah wiladah, darah wiladah. Darah nifas. Wiladah tu beranak. Keluar anak. Jadi bila berlaku 6 perkara ini, wajiblah seseorang itu mandi. Mandi wajib. Jadi kata di sini, hadas besar ialah perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Sementara hadas kecil ialah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kemudian ditulis di bawah itu rukun mandi ada berapa, rukun wuduk ada 6. Nota kaki di bawah tu. Untuk rujukan tuan-tuan semualah. Rukun wuduk ada 6 kesemuanya. Jadi rukun wuduk 6 mesti kita penuhi. Jadi saya tak nak sentuh semualah, cuma saya nak bagi tahu sikit je. Yang banyak berlaku kesilapan dalam kita ambil air sembahyang, yang pertama sekali ialah kita tidak membasuh dengan rata. Tak basuh dengan rata. Pertama, bahagian siku. Siku. Siku ni, besar pula siku saya. Baik, siku ni di bawah ni. Itu dipanggil siku. Yang bawah ke bawah ni, tu siku. Tetapi sunat kita lebihkan dari sampai ke atas dan sampai ke ketiak. Itu dipanggil dipanggil tahjil. Istilahnya tahjil. Pasal di akhirat besok-besok, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kita cahaya setakat mana kita ambil wuduk. Di padang mahsyar. Cahaya ni umat Nabi Muhammad je dapat. Umat lain tak dapat. Jadi kalau kita basuh sampai sini, sini cahaya kita sampai. Jadi basuh sampai ke lengan ni. Sunat. Tapi hak wajibnya sampai sini. Dan bagi rata di depan ni kuku. Pastikan tidak ada benda yang menghalang kuku tu. Kadang-kadang ada liquid paper, ada cat, ada sirip ikan, kan? Dia duduk buang, bukan sirim, kan? Sirim dewan, sirip kan? Sirip ikan ke apa? Sisik, dah salah pula dah. Sisik ikan, duduk dekat kat sini, dia ambil air sembahyang elok je, tak buang. Tak sah tu. Okey. Dan wajib dibasuh semua daging-daging yang ada dalam anggota. Contoh kalau dia ada daging lebih dan dia tumbuh ke situ, itu kena basuh. Lebih kan, basuh semua. Semua daging-daging yang tumbuh dalam kawasan itu. Okey, baik. Yang kedua, ini berlaku biasanya pada orang muslimat dan juga yang berambut panjang. Baik, minta maaf saya buka kejap. Dalam kawasan muka, ini muka ni ya, ini muka. Muka bermula daripada tempat tumbuh rambut sampai ke dagu. Ini dagu. Ini adalah muka. Di bawah ni bukan muka. Perempuan semua, bawah ni
bukan muka ni. Ini termasuk dalam apa? Dalam bahagian leher. Pasal itu bila kita semayang kena tutup bahagian ni. Tak semayang ni tak apalah, ada ulama yang kata ini bahagian muka juga. Tak apalah, dalam luar semayang tu kita ambil khilaf tu. Tetapi kalau dalam semayang kita lebih cermat. Yuhtatu fil ibadati ma la yuhtatu fi ghairiha. Kena beribadat, bercermat dalam ibadat yang mana tempat lain kita kurang cermat sikit. Itu kaedah fiqh. Mana cermat ni berhati-hati. Mana tutup sampai sini bila kita semayang, telekung tu. Nanti kita akan bahaskan dalam bab aurat. Jadi di sini sampai sini muka. Dia bulat muka ni. Bulat. Muka tak ada orang muka 4 segi. SpongeBob je 4 segi. Jadi bulat gitu. Okey. Persoalan yang banyak berlaku ialah perempuan ni sideburn. Ni sideburn ni. Ni sideburn. Kan. Sideburn ni pangkal dia, umbi dia dalam muka. Hujung dia di mana? Hujung dia duduk di belakang. Pasal apa? Pasal ikat rambut. Betul tak? Betul? Jadi sekarang ni bila kita ambil wuduk, kita basuh, sebahagian daripada muka kita tidak dibasuh. Apa bahagian muka kita? Itu rambut. Sikit. Walaupun duduk di belakang. Jadi, bila nak ambil wuduk, elok keluarkan yang sideburn tu, basuh. Ingat, ni orang perempuan. Laki-laki pun sama. Kalau rambut dia panjang, dia start ikat rambut ke belakang. Kan? Makrok ke sebagainya.